Okey, tajuk bab 1. Okey. Topik infrastruktur teknologi maklumat dan perkembangan teknologi. Okey, dalam bab ini, objektif pembelajaran kita akan membincangkan apakah yang dikatakan sebagai infrastruktur teknologi maklumat dan apakah tahap serta pemacu evolusi infrastruktur teknologi maklumat ini. Okey. Kemudian kita akan bincangkan berkaitan dengan komponen yang terdapat di dalam infrastruktur teknologi maklumat. Dan yang ketiga, kita akan membincangkan mengenai trend dan juga platform perkakasan komputer yang terkini. Seterusnya, kita akan bincangkan sedikit berkaitan dengan platform dan trend perisian komputer serta platform perkakasan kontemporari ataupun yang moden pada masa sekarang. Jadi sebelum kita melihat kepada infrastruktur teknologi maklumat, kita perlu faham apakah sebenarnya teknologi maklumat. Jadi teknologi maklumat ini merupakan satu istilah umum yang menerangkan mana-mana teknologi yang membantu dalam menghasilkan maklumat ataupun memanipulasikan maklumat, menyimpan maklumat, berkomunikasi serta menyebarkan maklumat. Okey, jadi IT ataupun teknologi maklumat ini merupakan teknologi atau alat ataupun tools yang menggunakan komputer dalam mengumpul, dalam memproses, menyimpan, memelihara ataupun dalam memindahkan data ataupun maklumat. Jadi apakah yang dikatakan sebagai data? Apakah yang dikatakan sebagai maklumat? Sebenarnya data dan maklumat ini dia adalah sesuatu yang berbeza. Okay, data merupakan fakta mentah berkaitan dengan sesuatu perkara seperti teks, okay, huruf, nombor, aksara ataupun karakter, okay, image ataupun video yang belum diproses. Okay, manakala maklumat pula dia merupakan data yang disusun atau diterjemahkan serta mempunyai makna ataupun maksud yang tertentu kepada pengguna. Okay, saya ambil contoh sebagai tarikh lahir. Okay, jadi tarikh lahir contohnya kita ambil 1 Januari tahun 2000. Okay, jadi itu merupakan data. Manakala umur hasil daripada 1 Januari okay, tahun 2020. Okay, jadi umur itu merupakan maklumat. Okay, sekarang kita lihat pula apakah yang dikatakan sebagai infrastruktur teknologi maklumat. Okay, jadi apabila disebut infrastruktur teknologi maklumat, ramai orang dia merujuk ataupun berpendapat bahawa infrastruktur teknologi maklumat ini sebagai satu set yang terdiri daripada komponen perkakasan dan perisian semata-mata. Okay, ini benar sekiranya kita menakrifkan infrastruktur teknologi maklumat dari perspektif teknologi. Tetapi sekiranya kita meluaskan lagi takrifan infrastruktur teknologi maklumat berdasarkan kepada sistem aplikasi maklumat di atas platform dalam mengendalikan urusan perniagaan. Okay, bagi sesuatu firma ataupun organisasi. Jadi definisi infrastruktur teknologi maklumat ini termasuklah juga perkhidmatan yang disediakan oleh perkakasan dan perisian tersebut. Okay, contohnya seperti perkhidmatan perundingan,
perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan latihan, serta lain-lain perkhidmatan yang kita akan bincangkan nanti dalam mewujudkan persekitaran teknologi maklumat. Jadi, secara idealnya, melalui infrastruktur teknologi maklumat yang mantap, ia patut menyokong strategi perniagaan, dan juga strategi sistem maklumat organisasi, termasuklah perkhidmatan teknologi maklumat kepada pekerja, kepada pelanggan, pembekal ataupun rakan kongsi perniagaan. Jadi, bagaimana kita nak memantapkan infrastruktur teknologi maklumat? Jadi, melalui kecanggihan, advancement, sistem teknologi maklumat yang terdiri dari pelbagai jenis perkakasan dan perisian, serta perkhidmatan teknologi maklumat yang disediakan. Jadi, organisasi perlu mendapatkan perkakasan dan perisian yang terkini mengikut peredaran teknologi semasa. Jadi, organisasi juga perlu menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat ataupun memberikan penyelesaian berkaitan teknologi maklumat kepada pekerja ataupun rakan kongsinya melalui perkhidmatan yang terdapat dalam keseluruhan organisasi. Jadi, organisasi seharusnya lebih memfokuskan kepada strategi perniagaan yang melibatkan pelanggan ataupun pembekal. Jadi, sepatutnya infrastruktur teknologi maklumat patut menyokong perniagaan organisasi, strategi sistem maklumat dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan, pembekal ataupun stakeholders, dan bukannya sekadar memberi bebanan ataupun costing kepada organisasi. Di antara perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat yang perlu disediakan oleh organisasi, ini termasuklah perkhidmatan platform pengkomputeran, yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan komputer yang menghubungkan pekerja, pelanggan serta pembekal dalam suasana digital. Contohnya seperti kerangka utama, mini komputer, komputer pribadi, personal komputer. Contohnya seperti komputer desktop, laptop ataupun notebook. Perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat seterusnya adalah perkhidmatan telekomunikasi. Perkhidmatan telekomunikasi ini adalah untuk menghubungkan pekerja, pelanggan dan juga pembekal melalui perkhidmatan menggunakan data, suara dan video. Bagi perkhidmatan pengurusan data, iaitu bukan sekadar menyimpan data, tetapi ia juga bertindak untuk mengurus dan menyediakan data kepada pengguna untuk dianalisa. Bagi perisian aplikasi, perkhidmatan perisian aplikasi pula menyediakan perisian software kepada pekerja, pelanggan ataupun pembekal seperti perisian pengurusan perniagaan. Contohnya Enterprise Resource Planning, ERP, CRM, Customer Relationship Management, SCM, Supply Chain Management, KMS, Knowledge Management System. Jadi, organisasi perlu menyediakan perkhidmatan perisian aplikasi ini kepada pekerja, pelanggan dan juga pembekal. Manakala kemudahan fizikal, jadi perkhidmatan kemudahan fizikal yang melibatkan pembangunan
dan pengurusan dalam pemasangan fizikal, untuk pengkomputeran, untuk telekomunikasi dan juga untuk pengurusan data. Bagi perkhidmatan pengurusan teknologi maklumat, ini yang membuatkan perancangan dan membangunkan infrastruktur menyelaras perkhidmatan teknologi maklumat di antara unit-unit perniagaan di dalam organisasi, menyediakan akaun perbelanjaan teknologi maklumat, menyediakan perkhidmatan pengurusan projek. Perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat seterusnya merupakan perkhidmatan piawaian teknologi maklumat, IT standards, iaitu yang membangunkan polisi organisasi untuk memastikan komponen infrastruktur teknologi maklumat beroperasi dengan baik. Manakala bagi perkhidmatan pendidikan teknologi maklumat yang melatih pekerja menggunakan teknologi maklumat dengan baik dan mendidik pengurus berkaitan dengan perancangan dan menguruskan pelaburan. Manakala perkhidmatan terakhir dalam infrastruktur teknologi maklumat merupakan perkhidmatan penyelidikan dan pembangunan teknologi maklumat yang menjalankan penyelidikan dan melaburkan modal dalam projek-projek teknologi maklumat pada masa hadapan. Topik seterusnya adalah berkaitan dengan evolusi infrastruktur teknologi maklumat. Melihat kepada evolusi infrastruktur teknologi maklumat, kita boleh melihat ke arah mana teknologi IT ini sedang menuju. Kalau kita lihat mulai dari tahun 1959 hingga sekarang, penggunaan kerangka utama ataupun mainframe, serta mini komputer masih lagi digunakan. Kemudian era komputer peribadi, personal computer, seperti desktop komputer, yang bermula dari tahun 1981 sehinggalah sekarang. Kemudian diikuti oleh era client server ataupun pelayan pelanggan, iaitu yang bermula dari 1983 hinggalah kini, dan diikuti oleh era pengkomputeran awan dan komputer mudah alih, iaitu yang bermula sejak dari tahun 2000 hinggalah ke masa sekarang. Kalau kita melihat era pada masa kerangka utama, mainframe, dan juga era mini komputer yang bermula daripada tahun 1959. Jadi mainframe ni ataupun kerangka utama merupakan komputer yang digunakan terutamanya oleh organisasi besar dalam menjalani ataupun membuat aplikasi kritikal. Di kerangka utama ni merupakan satu komputer yang besar, komputer yang mahal serta berkuasa tinggi yang boleh mengendalikan beratus-ratus ataupun beribu-ribu pengguna yang disambungkan secara serentak. Manakala kalau kita melihat pula kepada mini komputer, dia merupakan satu kelas komputer yang berada di antara komputer mainframe ataupun kerangka utama ini dan micro komputer. Jadi mini komputer ni dia adalah komputer yang juga berkuasa tinggi serta besar serta menyokong sehingga beberapa ribu komputer. Jadi dia mampu menyokong keperluan pengkomputeran organisasi kecil atau menguruskan rangkaian komputer lain seperti yang terdapat di universiti, di kilang, di makmal penyelidikan yang bertindak sebagai pelayan ataupun server
dalam menguruskan organisasi rangkaian komputer. Contohnya, komputer mini ini adalah seperti yang dikeluarkan oleh DEC, Digital Equipment Corporation. Okey, mini komputer dikeluarkan oleh Hewlett Packard. Contohnya model HP 3000 line. Ataupun yang dikeluarkan oleh Spark Enterprise seperti Sun Microsystem. Bagi era komputer peribadi yang bermula dari tahun 1981 hingga sekarang. Jadi kebanyakan komputer peribadi ini digunakan oleh pengguna di rumah ataupun home user ataupun end user, pengguna akhir dalam sesebuah organisasi. Jadi komputer peribadi boleh melaksanakan semua input, semua pemprosesan, semua output dan juga aktiviti penyimpanan dengan sendirinya. Okey, jadi dua jenis komputer peribadi yang popular adalah yang terdiri daripada IBM komputer dan juga Apple komputer. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini, okey, kita akan lihat ini sebuah komputer peribadi yang dahulunya kita menggunakan disket. Kat sini kita ada floppy disket yang bersaiz 5 suku inci dan juga 3,5 inci. Ini yang di sebelah kiri ini. Okey, dan ini agak moden. Ini dinamakan sebagai desktop komputer. Jadi banyak aplikasi yang telah dibangunkan atas permintaan pengguna, manakala permintaan pekerja terhadap penggunaan komputer di tempat kerja juga semakin bertambah. Jika dilihat pada era client server ataupun pelayan pelanggan, okey, di desktop komputer dan laptop ataupun notebook yang semakin berkuasa tinggi, semakin terkenal dan harga yang agak murah. Di organisasi mula menggantikan komputer mini dan juga komputer kerangka utama dengan menyambungkan komputer desktop ini atau laptop ini dalam sesebuah rangkaian. Di rangkaian atau network, okey, merupakan koleksi komputer dan peranti yang disambungkan bersama-sama. Sama ada disambungkan menggunakan wire atau tanpa wire melalui peranti komunikasi dan juga media penghantaran. Dan pusat untuk sesebuah rangkaian itu merupakan pelayan ataupun server. Jadi pelayan ini dia mengawal capaian ataupun akses kepada perkakasan, perisian dan sumber-sumber lain dalam rangkaian serta menyediakan kawasan penyimpanan berpusat dari program-program, data dan juga maklumat. Di server ataupun pelayan ini boleh terdiri daripada mainframe, daripada komputer mini ataupun juga daripada komputer peribadi. Manakala pelanggan ataupun klien, ia merupakan pengguna akhir ataupun end user yang boleh mencapai sumber-sumber atau resources dan perkhidmatan daripada pelayan melalui rangkaian yang disediakan. Di pelayan, dia mengambil permintaan request daripada komputer klien dan berkongsi sumber, okay, aplikasi ataupun data dengan satu atau lebih komputer klien pada rangkaian. Jadi kalau kita lihat, okay, dalam rajah 1, okay, dalam rajah ini, okay, dia menunjukkan pelayan menghubungkan dua klien. Okay, ini merupakan server ataupun pelayan dan ini merupakan dua klien. Okey. Dan dalam rajah di sebelah ini dia menunjukkan seni bina multi-tiered client server yang digunakan oleh organisasi besar.
Dalam rajah ini, enterprise server, okey, yang terdiri daripada web server, application server yang disambungkan ke internet dan dicapai oleh klien melalui rangkaian internet. Okey. Bagi era pengkomputeran enterprise, okey, yang bermula daripada tahun 1992 hingga sekarang. Jadi, era pengkomputeran enterprise merupakan era teknologi maklumat yang berorientasikan perniagaan bagi operasi syarikat. Jadi, pengkomputeran enterprise merangkumi semua jenis perisian enterprise ataupun perusahaan seperti pengurusan pangkalan data ataupun juga perisian pengurusan perniagaan seperti enterprise resource planning, customer relationship management, supply chain management, knowledge management system. Jadi dalam rajah ini jadi dalam rajah ini menunjukkan enterprise server, enterprise server ini disambungkan ke internet serta ia juga menghubungkan kepada network ataupun rangkaian-rangkaian yang lain kepada dalam sistem client server yang berbeza. Ini satu client server, rangkaian client server, ini satu rangkaian client server dan ini satu lagi rangkaian client server yang bertindak menjadikan satu pengkomputeran enterprise. Bagi pengkomputeran awan dan komputer mudah alih, yang bermula dari tahun 2000 hingga sekarang. Jadi, pengkomputeran awan ataupun cloud merupakan satu metafor kepada internet. Di pengkomputeran awan dia menggunakan rangkaian pelayan jauh ataupun remote server yang dihostkan di internet, yang terletak di internet. Tujuan dia adalah untuk menyimpan, untuk mengurus serta memproses data. Di sumber teknologi maklumat seperti pusat data, aplikasi, platform, ataupun computing power yang disediakan kepada pengguna melalui internet. Jadi, pengguna menyimpan dan mencapai data ataupun mencapai program melalui internet dan bukannya daripada cakra keras komputer pengguna. Bagi penggerak teknologi dalam evolusi infrastruktur IT. Jadi berikut merupakan alasan kenapa berlaku perubahan yang mendadak dalam infrastruktur teknologi maklumat bagi 20 tahun kebelakangan ini. Jadi alasan yang pertama adalah mengikut hukum Moore dan kekuatan mikro memproses. Itu Moore's law and processing, microprocessing power. Seterusnya, dia mengikut kepada the law of mass digital storage, iaitu hukum media penyimpanan digital berkapasiti besar, diikuti oleh Metcalfe law and network economic, itu hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Seterusnya, penurunan kos komunikasi dan rangkaian serta pengaruh ataupun kesan piawaian dan jaringan rangkaian. Jadi kita lihat dulu
kepada hukum Moore dan kekuatan microprocess. Jadi Gordon Moore dia merupakan pengarah Fairchild Semiconductor Research and Development Laboratories menulis dalam tahun 1965 bahawa sejak chip pertama yang diperkenalkan pada tahun 1959 mengatakan bahawa kadar pertumbuhan meningkat setiap 2 tahun. Iaitu kuasa pemproses ataupun CPU, Central Processing Unit, dia meningkat setiap 18 bulan. Kuasa pengkomputeran juga berlipat ganda setiap 18 bulan. Manakala harga komputer jatuh separuh setiap 18 bulan. Di chip pemprosesan mikro yang menggunakan transistor membantu peningkatan eksponensial dalam kuasa pengkomputeran, namun teknologi nano mungkin memberikan masa depan yang cerah kerana kekangan akibat teknologi lama. Jadi nanoteknologi ini dia menggunakan atom dan molekul yang begitu kecil, iaitu beribu kali lebih kecil dari teknologi sekarang dalam membuat chip komputer dan lain-lain peranti. Bagi hukum media penyimpanan digital berkapasiti besar, pada permulaan era pengkomputeran, permintaan storan adalah berdasarkan teks. Tetapi sekarang kita memerlukan storan untuk gambar, untuk muzik dan video, yang mana storan itu adalah lebih besar. Jadi berapa saiz yang bersesuaian untuk storan? Jadi ianya berdasarkan kepada permintaan. Sekiranya pengguna memohon lebih ruang untuk storan, maka teknologi akan membangunkannya. Jadi jumlah data yang disimpan setiap tahun meningkat berganda. Manakala kos untuk menyimpan data digital menurun secara kadar eksponen 100% tahun. Jadi kalau kita lihat dalam raja ini, dia menunjukkan jumlah penyimpanan per dolar meningkat secara eksponen. Daripada tahun 1950 hingga tahun 2018. Lebih kurang $1 per megabyte. Daripada tahun 1950 harganya lebih kurang dalam $50. Untuk 500 gigabyte. 1950 harga dia adalah $50. Manakala dalam tahun 2018 harga dia adalah untuk $50 ini adalah sebanyak 500 gigabyte. Bagi penurunan kos komunikasi dan rangkaian, sebab berlaku perubahan mendadak dalam infrastruktur teknologi maklumat, seterusnya adalah kerana penurunan kos komunikasi dan rangkaian serta peningkatan dalam penggunaan internet dan rangkaian. Di dalam tahun 2016 terdapat 3.5 bilion pengguna internet seluruh dunia dan makin meningkat dari masa ke semasa. Bagi hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Robert Metcalfe, iaitu orang yang mencipta Ethernet,
untuk Local Area Network, rangkaian kawasan setempat, menyatakan nilai ataupun kuasa sesebuah rangkaian meningkat secara eksponen sekiranya bilangan pengguna rangkaian bertambah. Okay, jadi peningkatan pengguna rangkaian menyebabkan nilai keseluruhan sistem meningkat dan akan semakin meningkat secara pertambahan pengguna. Bagi pengaruh ataupun kesan piawaian dan jaringan rangkaian, dia mempunyai standard ataupun piawaian dalam teknologi yang banyak membantu pertumbuhan dalam infrastruktur teknologi maklumat, membantu pertumbuhan dalam rangkaian dan juga internet. Jadi standard teknologi merupakan spesifikasi yang mewujudkan keserasian produk dan kebolehan untuk berkomunikasi di dalam rangkaian. Contohnya, American Standard Code for Information Interchange, ASCII, yang dikeluarkan pada tahun 1958. Jadi, ASCII ni membolehkan komputer dari pengeluar yang berbeza. Contohnya Dell, Acer, IBM, Apple, boleh bertukar-tukar data. Bagi piawaian TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yang dikeluarkan dalam tahun 1974. Jadi protokol ini ataupun standard ini membolehkan komputer disambungkan dalam persekitaran rangkaian internet. Manakala teknologi internet pula, standardnya dikeluarkan pada tahun 1973, iaitu standard rangkaian untuk menyambungkan komputer dalam persekitaran rangkaian setempat ataupun local area network. Contohnya dalam client server, layan pelanggan tadi. Manakala standard bagi World Wide Web yang dikeluarkan dalam tahun 1989 merupakan piawaian untuk menyimpan ataupun untuk mencapai ataupun untuk memformat serta memaparkan maklumat dalam laman web World Wide Web. Seterusnya kita akan lihat apakah komponen infrastruktur teknologi maklumat. Jadi, infrastruktur teknologi maklumat pada hari ini terdiri daripada 7 komponen utama, iaitu platform perkakasan komputer, platform sistem operasi, aplikasi perisian enterprise, pengurusan dan penyimpanan data, platform jaringan ataupun rangkaian dan juga telekomunikasi, platform internet, dan perkhidmatan perundingan dan integrasi sistem. Rajah ini dia menggambarkan komponen infrastruktur teknologi maklumat termasuk pembekal utama untuk setiap komponen. Ini 7 komponen ini perlu diselaraskan untuk menyediakan firma ataupun organisasi dengan infrastruktur teknologi maklumat yang konsisten. Contohnya platform perkakasan komputer yang terdiri daripada pembekal seperti Dell, IBM, Hewlett Packard, Oracle. Manakala platform sistem operasi, contohnya seperti Microsoft Windows, Unix, Linux, Chrome, Android yang kita gunakan, iPhone operating system. Komponen seterusnya adalah aplikasi perisian enterprise, iaitu yang terdiri daripada Oracle, Microsoft, IBM, SAP. SAP ini merupakan daripada syarikat di Jerman, iaitu yang menghasilkan sistem, menghasilkan aplikasi dan juga produk
berkaitan dengan teknologi maklumat. Seterusnya merupakan platform rangkaian dan juga telekomunikasi sepertinya Microsoft Windows Server, Linux, Cisco, AT&T dan juga Verizon. Dan platform komponen seterusnya adalah perkhidmatan, perundingan dan integrasi sistem seperti IBM, Hewlett Packard, Accenture. Komponen seterusnya terdiri daripada pengurusan dan penyimpanan data seperti IBM DB2, Oracle, SQL Server, Sybase, MySQL, Apache. Dan terakhir sekali, komponen infrastruktur teknologi maklumat termasuklah sebagai platform internet. Okey, contohnya Apache, Unix, Cisco, Java. Okey. Jadi kita lihat kepada platform perkakasan komputer iaitu komponen infrastruktur teknologi maklumat yang pertama. Jadi apakah dia perkakasan komputer? Jadi perkakasan ni dia merujuk kepada peranti fizikal yang digunakan dalam pemprosesan maklumat. Okay, dia merujuk kepada pelbagai perkakasan teknologi maklumat termasuklah komputer dan lain-lain alat yang berkaitan seperti pengimbas, scanner, modem, pencetak. Okay, manakala komputer pula merupakan mesin ataupun peranti elektronik yang diprogramkan untuk menerima input, menyimpan dan memanipulasi data serta menyediakan output dalam format yang berguna. Ia terdiri daripada perkakasan dan perisian dan mempunyai 4 fungsi utama iaitu menerima data ataupun dikenali sebagai input, memproses maklumat, mengeluarkan informasi ataupun output serta menyimpan maklumat. Jadi CPU merupakan elemen ataupun komponen yang terpenting dalam sesebuah komputer. Jadi CPU ni dirujuk sebagai otak kepada komputer dan mengawal semua fungsi-fungsi komputer serta memproses semua arahan. Ia boleh melakukan tugas-tugas dalam berbilion sesaat dan komponen CPU ni pula terdiri daripada Arithmetic Logic Unit ALU dan juga Control Unit. Okay, Arithmetic Logic Unit merupakan lita elektrik yang melaksanakan kira-kira ataupun arithmetic dan juga operasi-operasi logical. Manakala Control Unit atau unit kawalan merupakan lita yang menggunakan isyarat elektrik untuk mengarahkan sistem komputer melaksanakan atau menyimpan arahan-arahan atau cara. Di dua organisasi yang banyak mengeluarkan chip pemprosesor mikro termasuklah Intel dan juga Advanced Micro Devices. Okey, perkakasan lain termasuklah perkakasan input, perkakasan output, storan dan komunikasi. Okey, peranti input dia membolehkan pengguna memasukkan data dan arahan ke dalam komputer. Contohnya seperti pointing devices. Okey. Yang arrow ni, klik. Okey. Mouse, paparan, contohnya touchscreen. Okey. Contoh lain seperti source data automation, seperti OCR, optical character recognition, barcode. Contohnya barcode yang terdapat di supermarket. Okey, magnetic. Okey, contohnya card ATM kita tu. Okey, ink character recognition, handwriting recognition yang menggunakan pen based input seperti yang digunakan ke atas, PDA, laptop menggunakan mouse pointing, keyboard, scanner, sensor device, okay, microphone, okay, itu merupakan contoh bagi peranti input. Bagi peranti output, dia merupakan alatan
keluaran data dan arahan yang telah diproses dan mudah difahami. Contoh peranti output ni termasuklah monitor. Monitor ni juga dikenali sebagai video display terminal, pencetak, printers, plotters, speaker, earphone, headphone, itu merupakan contoh peranti output. Bagi peranti storan, storan juga disering disebut sebagai memori. Jadi dia ni merupakan alat untuk rakaman atau menyimpan data ataupun menyimpan maklumat. Storan ni terdiri daripada storan utama dan storan sekunder. Storan utama juga dikenali sebagai main memory adalah yang bersifat meruak ataupun volatile, iaitu data yang disimpan akan hilang apabila switch komputer dimatikan. Contohnya kalau kita padam saja komputer ni, so data ni akan hilang. Contohnya seperti data-data yang disimpan dalam cache, yang disimpan dalam RAM, Random Access Memory. Manakala satu lagi jenis storan, iaitu storan sekunder. Storan sekunder ni dia bersifat tetap dan tidak meruak ataupun non-volatile, di mana data yang disimpan tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. Contohnya hard drive ataupun hard disk. CD, data yang tersimpan dalam CD tak hilang. Dalam DVD, dalam USB, thumb drive, pen drive, itu merupakan contoh data-data yang disimpan dalam storan sekunder. Manakala komponen komputer yang terakhir adalah peranti komunikasi. Ini peranti komunikasi ni dia menyediakan hubungan antara komputer dan rangkaian komunikasi yang membolehkan pengirim menghantar data ke penerima melalui peralatan rangkaian komunikasi seperti modem, hub, switches, router dan juga gateway. Ini merupakan peranti-peranti yang terdapat pada persekitaran rangkaian internet. Bagi kategori komputer, jadi terdapat banyak jenis komputer sekarang yang berdasarkan saiz dan konfigurasi. Antaranya komputer peribadi, komputer mudah alih, komputer mini, komputer kerangka utama, komputer super, komputer pelanggan pelayan. Jadi bagi komputer peribadi ataupun microkomputer, jadi dalam komputer peribadi dia menggunakan CPU sebagai microprocessor. Jadi secara fizikalnya ianya agak kecil berbanding dengan lain-lain komputer. Jadi contoh komputer peribadi adalah seperti komputer desktop, laptop, palm top ataupun PDA, Personal Digital Assistant. Bagi komputer mudah alih pula merupakan komputer yang boleh dibawa ke mana-mana. Contohnya komputer riba seperti notebook, netbook dan juga ultratop. Dan bagi peranti mudah alih pula merupakan peranti pengkomputeran yang cukup kecil untuk dipegang menggunakan tangan seperti telefon pintar, smartphone, PDA, pembaca buku elektronik, reader, e-reader, komputer telapak tangan ataupun palm tops, pemain mudah alih MP3 dan juga kamera digital. Bagi kategori komputer mini, jadi dia merupakan satu kelas komputer yang berada di antara komputer kerangka utama dan juga microkomputer. Dia adalah berkuasa tinggi besar, berkuasa tinggi, saiz dia agak besar, yang boleh menyokong sehingga beberapa ribu komputer. Jadi ia mampu menyokong keperluan pengkomputeran organisasi kecil ataupun menguruskan rangkaian komputer lain seperti yang terdapat di universiti, di kilang dan juga makmal penyelidikan yang bertindak sebagai komputer pelayan dalam menguruskan organisasi rangkaian komputer.
Untuk komputer kerangka utama, dia merupakan satu komputer yang besar, yang mahal, serta berkuasa tinggi yang boleh mengendalikan beratus-ratus atau beribu-ribu pengguna yang disambungkan secara serentak. Untuk komputer super, dia merupakan komputer yang terpantas, komputer yang tercanggih dan mampu memproses berjuta-juta arahan dalam masa sesaat. Bagi kategori komputer pelayan pelanggan, iaitu pelayan ataupun server yang mengawal capaian kepada perkakasan, mengawal capaian kepada perisian dan sumber-sumber lain dalam rangkaian. Jadi server menyediakan kawasan penyimpanan berpusat untuk program-program, untuk data dan juga maklumat. Jadi pelayan ini dia menggunakan sistem pengoperasian rangkaian, network operating system. Contohnya seperti Windows NT, Windows New Technology, bagi dihubungkan oleh komputer pelanggan. Okey, bagi komponen infrastruktur teknologi maklumat, yang kedua merupakan platform sistem operasi. Di sistem operasi merupakan sistem bersepadu yang mengandungi program ataupun atur cara yang mengawal operasi CPU, yang menguruskan input ataupun output ataupun sumber simpanan dan aktiviti sistem komputer, dan juga menyediakan perkhidmatan sokongan semasa komputer melaksanakan program aplikasi. Jadi, 6 tugas asas dalam melaksanakan operasi sistem komputer, iaitu memulakan komputer, starting komputer, booting. Okey. Kemudian menyediakan antaramuka pengguna, melakukan pengurusan sumber, melaksanakan pengurusan tugas, melaksanakan pengurusan fail, serta menyediakan utility dan perkhidmatan sokongan. Ini merupakan tugas-tugas asas sistem pengoperasian dalam melaksanakan operasi sistem komputer. Dia terdapat 3 jenis sistem operasi, iaitu stand-alone operating system. Itu di mana sebuah sistem operasi lengkap yang berfungsi pada peranti pengkomputeran komputer peribadi seperti komputer meja desktop dan juga komputer riba, laptop. Okey, jadi terdapat di dalam sistem pengoperasian ini, dia terdapat di dalam cakra keras yang berfungsi mengawal serta menguruskan sesebuah komputer. Contohnya, bagi stand-alone operating system adalah seperti DOS, Disk Operating System, Windows dan juga Mac Operating System. Bagi sistem operasi yang kedua merupakan network ataupun server operating system. Ini network operating system ni dia berada ataupun disimpan di dalam salah satu hard disk komputer dalam rangkaian. Selalunya dalam network server. Jadi dia berfungsi untuk mengurus dan mengkoordinasi sumber-sumber komputer dalam rangkaian. Contoh network operating system termasuklah seperti Windows Server, Unix, Linux, Novell Network. Okay, bagi sistem operasi embedded ataupun sistem pengoperasian terbenam ataupun sistem pengoperasian mudah alih. Ini adalah di mana sistem pengoperasian tersebut disimpan dalam ROM, iaitu read only memory. Okay, dia ada ROM chip dalam setiap peranti mudah alih. Contohnya dalam handphone kita, dalam smartphone kita, dia ada sistem pengoperasian. Okay, contohnya kalau kita pakai telefon menggunakan Android, okay, ataupun Symbian dalam Nokia, iPhone, okay, ataupun BlackBerry.
Bagi perkhidmatan komponen infrastruktur teknologi maklumat seterusnya adalah aplikasi perisian enterprise ataupun enterprise software, iaitu merupakan perisian komputer yang digunakan untuk memenuhi keperluan organisasi dan bukan untuk pengguna individu. Di organisasi tersebut termasuklah perniagaan, sekolah, universiti, kerajaan dan juga lain-lain. Jadi pada tahun 2018, firma ataupun organisasi membelanjakan 389 bilion US dollar untuk perisian aplikasi perusahaan ataupun enterprise ini. Dan syarikat yang pengeluar terbesar aplikasi perisian enterprise ini adalah SAP, iaitu sebuah syarikat di Jerman, dan juga Oracle. Dan bagi syarikat pengeluar middleware, middleware ini merupakan perisian komputer yang menyediakan perkhidmatan kepada aplikasi perisian dan bertindak sebagai penghubung di antara sistem operasi ataupun pangkalan data dan juga aplikasi, terutamanya dalam rangkaian. Jadi syarikat pengeluar middleware ini termasuklah IBM dan juga Oracle. Perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat seterusnya adalah berkaitan dengan perkhidmatan pengurusan dan penyimpanan data. Enterprise Database Management System ataupun DBMS bertanggungjawab untuk mengatur ataupun menyusun dan mengelola data perusahaan sehingga dapat dicapai dan digunakan secara efisien. Keluar perisian pangkalan data yang terkenal termasuklah IBM, IBM DB2, Oracle, Microsoft, SQL Server, Sybase, daripada Adaptive Server Enterprise, MySQL daripada Linux Open Source. Di pasaran penyimpanan data secara fizikal didominasikan oleh EMC Corporation. Okey, tapi sekarang ni EMC ni dah tak ada, digantikan dengan Dell EMC, iaitu sebuah organisasi yang berkaitan dengan industri penyimpanan data. Perkhidmatan infrastruktur IT seterusnya merupakan platform rangkaian ataupun telekomunikasi. Ini platform telekomunikasi disediakan oleh syarikat telekomunikasi ataupun syarikat telefon yang menawarkan hubungan suara, hubungan data, rangkaian kawasan luas atau Wide Area Network WAN, perkhidmatan tanpa wire, wireless, perkhidmatan hotspot dan juga pencapaian internet seperti Internet Service Provider. Jadi penyedia perkhidmatan rangkaian atau Internet Service Provider di Malaysia ni termasuklah perkhidmatan selular seperti Celcom, Digi, Maxis, dan juga perkhidmatan DSL, Digital Subscriber Line seperti Unify, Streamix, yang disediakan oleh TM. Juga perkhidmatan fiber optics seperti Time, Pinington, dan juga perkhidmatan hotspot seperti yang disediakan oleh Wi-Fi Zone. Kini teknologi digital, rangkaian dan telekomunikasi digabungkan dalam satu platform dalam menyediakan perkhidmatan telefon, dalam menyambungkan selular tanpa wire, komputer dan peranti yang lain. Jadi, oleh yang demikian, banyak syarikat telekomunikasi berganding bahu, bekerjasama dengan Internet Service Provider dalam menawarkan pakej perkhidmatan digital. Perkhidmatan seterusnya adalah perkhidmatan platform internet. Jadi internet merupakan koleksi rangkaian awam seluruh dunia yang menghubungkan berjuta-juta perniagaan, agensi kerajaan, institusi pendidikan dan individu yang menggunakan internet protokol IP. Di platform internet harus saling bertindih dan berhubungan
dengan komponen infrastruktur yang tersebut di atas seperti platform perkakasan, platform perisian dan juga lain-lain platform. Intranet dan juga extranet dibangunkan di atas platform internet juga memudahkan organisasi menyediakan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, organisasi juga boleh memilih untuk menggunakan web hosting service yang disediakan oleh internet service provider, penyedia perkhidmatan internet, sekiranya organisasi tidak ingin membeli perkakasan ataupun perisian yang diperlukan untuk membuat intranet ataupun extranet. Di web hosting service ni dia menyelenggara pelayan web yang besar ataupun beberapa pelayan dan memberikan perkhidmatan kepada pelanggannya. Dibagi perkhidmatan perundingan dan integrasi sistem. Jadi sekarang ni sekiranya organisasi kekurangan staf yang mahir dan berpengalaman ataupun mempunyai kekangan modal ataupun bajet dalam menguruskan dan menyelenggara keseluruhan infrastruktur teknologi maklumat, terdapat beberapa jalan penyelesaian, iaitu dengan menggunakan konsultan yang terkemuka seperti Accenture, IBM Global Services, Hewlett Packard, Infosys dan juga Wipro Technologies yang menyediakan perkhidmatan perundingan dan integrasi sistem. Jadi, apakah trend semasa, trend terkini dalam platform perkakasan komputer? Jadi, ada 8 trend, iaitu platform digital mudah alih, consumerization of information technology and bring your own device, pengkomputeran kuantum, virtualisasi, pengkomputeran awan, edge computing, green information technology, and autonomy computing ataupun pengkomputeran autonomi. Jadi kita melihat trend semasa bagi platform digital mudah alih. Di platform digital mudah alih menjadi satu alternatif terhadap personal komputer ataupun komputer pribadi dan komputer yang besar. Permintaan yang tinggi terhadap telefon mudah alih dan telefon pintar ataupun smartphone menjadikan pengguna beralih daripada komputer ke telefon. Selain daripada itu, penggunaan netbooks yang kecil dan ringan, tablet komputer seperti iPad dan digital e-book reader seperti Amazon Kindle semakin meningkat. Wearable computing devices juga banyak terdapat dalam pasaran seperti smartwatch, smart glasses, smart ID badges dan juga activity tracker yang merupakan sebahagian daripada platform digital mudah alih. Bagi trend semasa berkaitan dengan consumerization of information technology and bring your own device. Jadi, penggunaan smartphone dan tablet dengan aplikasi yang banyak disediakan di kalangan pekerja membolehkan peranti mudah alih dibawa ke tempat kerja dan digunakan untuk bekerja. Jadi, fenomena membawa peranti mudah alih ke tempat kerja dan menggunakannya untuk bekerja dalam organisasi ini dinamakan sebagai bring your own device. Jadi penggunaan teknologi maklumat dan bring your own device memaksa perniagaan, terutama perusahaan besar untuk memikirkan semula bagaimana mereka memperolehi dan menguruskan peralatan dan perkhidmatan teknologi maklumat yang
dimiliki. Bagi trend terkini berkaitan dengan pengkomputeran kuantum, iaitu yang menggunakan fizik untuk mewakili dan mengendalikan data dalam memberikan peningkatan yang dramatik dalam kelajuan komputer. Jadi dia boleh memberikan jawapan dengan cepat berbanding komputer konvensional yang mengambil masa bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah. Komputer konvensional menangani data bit sama ada bit 0 atau 1, dan bukan kedua-duanya sekali, tetapi bagi pengkomputeran kuantum dia boleh memproses bit kosong, bit 1 ataupun kedua-duanya serentak. Jadi satu bit merupakan maklumat yang boleh berada pada dua keadaan. Contohnya kosong off, 1 adalah on. Bagi trend berkaitan dengan virtualisasi ataupun maya. Virtualisasi merupakan proses mewakilkan sumber komputer seperti storan data supaya ianya boleh dicapai walaupun terhalang oleh lokasi, geografi ataupun konfigurasi fizikal. Jadi ia membolehkan satu sumber fizikal seperti server ataupun peranti storan dilihat oleh pengguna sebagai beberapa sumber logikal. Contohnya, satu server yang boleh dikonfigurasikan untuk melaksanakan beberapa jenis sistem pengoperasian, seolah-olah sistem pengoperasian dilaksanakan oleh beberapa komputer. Jadi virtualisasi ini juga memudahkan hardware centralization seperti software defined storage, SDS, dalam menggambarkan beberapa sumber fizikal, contohnya peranti storan ataupun peranti server kelihatan seperti satu sumber logikal. Ini kebaikan menggunakan teknologi maya ini adalah ia membantu organisasi dalam memaksimalkan penggunaan peralatan, berhemat ruang penyimpanan pada pusat data dan penggunaan tenaga. Trend terkini juga melibatkan pengkomputeran awan, cloud computing. Di pengkomputeran awan adalah ketersediaan, availability, sumber sistem komputer berdasarkan permintaan, demand, terutamanya penyimpanan data dan kuasa pengkomputeran tanpa pengurusan secara langsung oleh pengguna. Terdapat 5 ciri pengkomputeran awan, iaitu on-demand self-service, iaitu layan diri atas permintaan, di mana pengguna boleh mencapai perkhidmatan pada bila-bila waktu dan di mana sahaja. Ciri yang kedua pengkomputeran awam adalah ubiquitous network access, iaitu pencapaian rangkaian yang sangat baik, iaitu tidak memerlukan peranti istimewa untuk mencapai data atau perkhidmatan. Ciri yang ketiga pengkomputeran awan adalah location independent resource pooling, iaitu lokasi penyatuan sumber bebas, iaitu pengguna tak perlu khawatir di mana data tersebut disimpan. Ciri yang keempat adalah rapid elasticity, iaitu keanjalan cepat dalam sumber pengkomputeran berkembang dan mengucup dalam memberikan perkhidmatan kepada pengguna. Dan akhir sekali, ciri pengkomputeran awam merupakan measured service, iaitu sukatan perkhidmatan, iaitu pengguna hanya membayar perkhidmatan yang digunakan sahaja. Di pengkomputeran awam ni dia menggunakan internet untuk menyimpan, untuk mengurus dan memproses data. Ia juga dikenali sebagai on-demand computing ataupun pengkomputeran atas
permintaan. Ini ada 3 jenis perkhidmatan pengkomputeran awan, iaitu infrastruktur sebagai perkhidmatan, iaitu yang membenarkan pelanggan memproses dan menyimpan data serta menggunakan rangkaian dan lain-lain sumber daripada internet. Perkhidmatan yang kedua yang disediakan oleh pengkomputeran awan ialah platform sebagai perkhidmatan, iaitu penyedia perkhidmatan menawarkan infrastruktur dan alatan pengaturcaraan kepada pelanggan supaya pelanggan boleh membangunkan dan menguji aplikasi. Seterusnya, perkhidmatan yang ketiga pengkomputeran awan ialah perisian sebagai perkhidmatan, iaitu pembekal menyediakan perisian aturcara berdasarkan yuran langganan. Terdapat 3 jenis cloud, iaitu secara umum ia dimiliki dan dikendalikan oleh penyedia perkhidmatan yang boleh dicapai melalui internet dan disediakan kepada setiap orang. Satu lagi jenis cloud adalah milik persendirian, iaitu dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi tertentu berdasarkan kepada virtualisasi dan disediakan kepada pekerja dalam organisasi tersebut sahaja. Manakala satu lagi jenis hybrid yang digunakan oleh organisasi besar untuk menyimpan segala aktiviti perniagaan dan menggunakan infrastruktur mereka sendiri. Trend terkini juga meliputi edge computing. Jadi edge computing ini adalah amalan pemprosesan data berhampiran rangkaian pengguna, di mana data dihasilkan bukannya dalam gudang pemprosesan data terpusat. Ini oleh kerana terdapat banyak data yang dikumpul, disimpan dan diproses dalam komputer cloud, maka perlu ada kaedah untuk mempercepatkan proses penghantaran data antara pengguna dan juga cloud. Di edge computing ini membantu menyelesaikan masalah ini dengan meletakkan komputer pelayan berhampiran dengan rangkaian pengguna untuk mengurangkan kependaman ataupun latency ataupun delay dan juga trafik rangkaian. Trend terkini seterusnya adalah pengkomputeran grid, iaitu model pengkomputeran berasaskan rangkaian yang mempunyai keupayaan untuk memproses jumlah data yang besar dengan bantuan sekumpulan komputer rangkaian yang menyelaras untuk menyelesaikan masalah bersama-sama, iaitu virtual organization. Jadi pengkomputeran grid ini adalah seni bina teragih, di mana sejumlah besar komputer disambungkan untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Dalam model pengkomputeran grid, pelayan atau komputer pribadi menjalankan tugas bebas dan dihubungkan oleh internet atau rangkaian berkelajuan rendah. Jadi komputer grid ini boleh disambungkan secara langsung atau melalui sistem penjadualan. Trend terkini juga meliputi pengkomputeran hijau ataupun green IT. Pengkomputeran hijau ini dah merupakan penggunaan komputer dan sumber yang berkaitan dengan cara bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Di pengkomputeran hijau merujuk kepada praktik dan teknologi dalam pembuatan, dalam penggunaan, dalam perubusan perkakasan dan rangkaian komputer seperti peranti input, peranti output, storan ataupun komunikasi untuk meminimalkan kesan terhadap alam sekitar.
Jadi ini membolehkan organisasi mengurangkan kos perolehan perkakasan melalui penggunaan dan efisien terhadap peralatan komputer dan rangkaian. Trend pada masa sekarang juga melibatkan pemproses berprestasi tinggi dan penjimatan tenaga. Dia memandangkan perniagaan memerlukan lebih banyak kapasiti pengkomputeran, pengeluar perkakasan dan chip, mencadangkan penggunaan pemproses multi-core. Pengguna disarankan membeli sebuah komputer dengan 2 atau lebih pemproses berbanding satu chip tunggal di dalam pemprosesan tunggal untuk mengurangkan bilangan pelayan ataupun komputer. Ini boleh mengurangkan kos perolehan perkakasan termasuklah kos elektrik. Seterusnya, trend pada masa sekarang adalah pengkomputeran autonomi ataupun autonomic computing. Di pengkomputeran autonomi menjadikan semua sistem pengkomputeran menguruskan sistemnya sendiri secara automatik. Ia adalah keupayaan komputer untuk mengurus sendiri secara automatik melalui teknologi penyesuaian yang dapat mengoptimumkan keupayaan pengkomputeran dan mengurangkan masa yang diperlukan oleh komputer profesional untuk menyelesaikan masalah sistem dan penyelenggaraan lain seperti kemaskini perisian. Jadi, ke manakah arah tuju teknologi maklumat? Jadi, komputer ini menuju ke 3 arah asas, iaitu pengecilan, miniaturization, kelajuan yang lebih cepat, faster speed, dan kemampuan yang lebih tinggi, to greater affordability. Jadi komunikasi adalah semakin baik melalui sambungan, connections, connectivity, melalui interactivity dan juga sokongan multimedia. Sekian, terima kasih.